Nasionalisme di Malaysia. Nasionalis adalah perkumpulan yang mengiktiraf negara sebagai suatu organisasi yang paling unggul, bila mana bangsa menjadi pusat segalanya dan budaya pembina kesejahteraan. Nasionalisme pula adalah sentimen nasional di kalangan semua anggota yang menekankan aspek kesetiaan dan kecintaan yang mendalam terhadap negara. Ciri-ciri nasionalisme: mempunyai sentimen di kalangan penghuni di sesebuah wilayah yang tertentu. Malahan, rasa atau pemikiran adalah lebih mengarahkan kesetiaan yang tertumpu kepada negara. 3 asas utama yang ditekankan adalah keinginan mahu bebas daripada penjajahan, keinginan mahu bebas dari belenggu ekonomi asing, keinginan melihat taraf hidup bangsa sendiri, iaitu sama ada bangsa-bangsa lain yang maju dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Nasionalisme di Tanah Melayu. Kegiatan nasionalisme di Tanah Melayu hanya bermula pada awal abad ke-20. Semangat dan kegiatan nasionalis itu adalah disebabkan oleh 2 perkara asas, iaitu gerakan sosio-budaya dan gerakan anti-British. Gerakan sosio-budaya wujud sebelum Perang Dunia Kedua. Gerakan berkisar kepada sosio-budaya adalah pendidikan, kesihatan dan sosial. Nasionalisme Melayu terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, golongan berpendidikan agama. Dalam peringkat ini, kaum muda telah memainkan peranan yang penting. Mereka menerbitkan majalah Al-Imam dengan moto majalah pelajaran, pengetahuan dan perkabaran. Golongan berpandangan jauh kerana sentiasa memberi kritikan kepada penjajah Inggeris, golongan raja dan golongan tua. Peringkat kedua, golongan berpendidikan Melayu. Golongan ini adalah lepasan daripada Maktab Penguruan Sultan Idris 1922. Satu-satunya institusi pengajian tinggi untuk Melayu. Kebanyakan lepasan guru ini kembali bertugas di dalam masyarakat. Mereka bergerak aktif dalam masyarakat dan menjadi pemimpin nasionalisme yang menyumbang idea-idea berguna. Antara tokoh-tokoh yang terlibat adalah Zainal Abidin Ahmad, Zabbar, Buyong Adil dan Abdul Hadi Hassan. Peringkat ketiga adalah golongan berpendidikan Inggeris. Pendidikan aliran Inggeris pula mula diwujudkan melalui Penang Free School pada tahun 1816. Ibu bapa Melayu enggan menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris. Akan tetapi pada sekitar 1930-an, tanggapan orang-orang Melayu tentang sekolah aliran Inggeris mula berubah dan ibu bapa mula yakin untuk menghantar anak-anak bersekolah di sekolah aliran Inggeris. Bagi nasionalisme etnik Cina pula didapati lebih berkisar kepada persoalan kehidupan, pendidikan dan soal sosial di kalangan masyarakat di Tanah Melayu. Dalam nasionalisme etnik Cina telah wujud 2 pecahan, iaitu yang pertama adalah nasionalisme di Tanah Melayu dan yang kedua adalah nasionalisme di Tanah Cina. Orang-orang Cina telah membuka sekolah Cina berdasarkan kehendak Tanah Melayu dan juga berasaskan keadaan dan keperluan negara asal mereka, iaitu Tanah Besar Cina. Ini adalah kerana sukatan pelajaran adalah dibawa bulat-bulat daripada negara Cina. Seterusnya adalah nasionalisme etnik India yang lebih berkisar kepada senario suasana kehidupan dan sosial di negara India. Jepun telah bertanggungjawab menyemarakkan nasionalisme di kalangan orang-orang India di Tanah Melayu dengan menjadikan British sebagai faktor utama yang menyebabkan mereka ketinggalan dan hidup dalam cengkaman penjajahan. Gerakan anti-British dijalankan oleh orang-orang Melayu di Tanah Melayu adalah sebagai suatu tindak balas terhadap perubahan yang dilakukan oleh British, terutamanya dalam aspek sistem residen dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Nasionalisme dalam menuju ke arah kemerdekaan adalah dengan menelusuri peristiwa-peristiwa penting seperti berikut. Yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kedua adalah Sistem Ahli 1951. Pilihan Raya Majlis-Majlis Tempatan
pilihan raya persekutuan, suruhan jari red, yang terakhir adalah kemerdekaan.